Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Alhamdulillah, dah kebah demam. Kalau tidak hari ini nak ponteng kelas juga. Minta Allah pasal semalam apa tak apa, sihat sikit. Jadi hari ini alhamdulillah suhu pandang pun dah okey. Jadi kita insya-Allah akan sambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Baik. Kali terakhir kita berhenti tu kita sampai ayat yang keempat kita boleh buka kita punya ni okey. Kitab kita. Okey, daripada kita last kali sampai kita sampai tu pada ayat keempat surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat ketiga. Yang mana kita berhenti last kali pada firman Allah Taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Stop sharing. Share screen Okey. So jadi kita berhenti itulah sekali pada tajuk berkenaan dengan firman Allah Taala ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, wa atamamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan untuk kamu ke atas kamu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, aku redha untuk kalian Islam sebagai agama. Yang mana dikatakan disebut bahawa kata-kata berkenaan Nabi lafazkan di hadapan para sahabat ketika hari Arafah. Bahkan dikatakan turun ayat tersebut kepada Nabi SAW pada hari Arafah, ketika petang hari Arafah. Nabi berdiri di Arafah dalam lebih kurang berapa puluh hari tersebut 12 bulan awal. Yep. Sekejap, kita kata itu disebut 81 hari. Kita kata lebih sikit. Sekejap. Kita kata so dia cakap bagi lafazkan kalimah sebut di Arafah ketika mana ayat 9 lah. So jadi 21 kemudian campur 60 campur 12 sampai 3 hari lah. Betul ya. Baik. Sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Okay, jadi kita kata baginda Rasulullah wafat 12 bulan awal. So jadi baginda lafazkan di hadapan para sahabat di Arafah. Di Arafah depan para sahabat pada petang hari Arafah. Tu hari Jumaat. Tahun ke-9 Zulhijjah. Okey, baik. Jadi kita bincang itu baru ayat penanda ini antara yang menyokong bahawa pendapat bahawa ayat ni antara yang akhir turun lah. Bahawa bagi sesiapa yang berpegang pendapat akhir ayat turun adalah ayat ni. Jika tidak, macam kita terangkan tu, ada di kalangan para sahabat Nabi SAW yang menyatakan bahawa ayat yang terakhir turun adalah ayat riba. Ayat riba. Yang Nabi SAW sebutkan berkenaan riba dilepaskan, dan itu ada merujuk kepada ayat 281 surah Al-Baqarah. Baik. Okey, jadi sambung ayat berkenaan. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, faman turra fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang utturra, barang siapa yang terdesak fi makhmasatin, dalam kelaparan, kosong perut, dalam keadaan kosong perut. Kadang-kadang hadis Nabi kan, Nabi sebutkan tentang orang yang bertawakal kan. Dia kata annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkulihi la razaqahum kama razaqat tayr. Kalau kamu bertawakal Allah Taala dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah Taala akan rezeki kamu sebenarnya Allah Taala rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, keluar burung tu daripada sarang dia, khimasan, kosong terbuluk. Wa taruhu, dan dia pulang petang bitana, penuh. Dia pergi keluar daripada sarang dia dalam keadaan khimas.
Kosong perut lah. Perut kosong. Pulang balik dalam keadaan perut penuh. Okey. Wa taruhu bitana. Pulang dalam keadaan penuh perut atau mulut dia penuh. Okey, jadi kat situ sampai situ Baik. Jadi fi makhmasatin pada kelaparan, kosong perut, ghayr mutajan fil ismi, bukan cenderung kepada dosa, untuk berdosa, bukan cenderung untuk berdosa. Fa innallaha, maka Allah Taala ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dia, faman ihtaja ila tanawuli syai'in min hadhil muharramati allati dzakaraha Allah Taala, iaitu barang siapa yang perlu, berhajat kepada mengambil sesuatu daripada makan sesuatu daripada benda-benda haram yang disebutkan ia oleh Allah Taala, li daruratin alja'athu ila dhalika, kerana kesempitan atau desakan yang membawa dia kepada itu, falahu tanawul dhalika, maka untuk dia boleh dia memakan akan perkara akan itu. Falahu tanawulu dhalika, boleh untuk dia makan akan benda berkenaan. Wallahu ghafurur rahim lahu, dan Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadapnya. Li'annahu ta'ala ya'lamu hajata 'abdihi hajata 'abdihi al-mutarri. Kerana Allah Taala tahu akan keperluan atau hajat hamba-Nya yang terdesak. Waftiqarihi ila dhalika, dan keperluan dia atau kefakiran dia, harapan dia yang sangat-sangat kepada itu. Fayatajawazu anhu wa yaghfir lahu, maka Allah Taala melepaskan terhadapnya dan juga memaafkannya. Lepaskan mana tak ambil kesalahan dan maafkan dia. Wa fil musnadi wa sahih Ibn Hibban an Ibn Umar, dalam musnad Ahmad dan juga sahih Ibn Hibban daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu. Sungguh Allah Ta'ala suka untuk didatangi, sungguh Allah Ta'ala suka yuhibbu, suka untuk didatangi akan kelonggaran-kelonggarannya, sebagaimana dia tak suka untuk didatangi maksiatnya. Macam mana maksiat Allah tak suka, manusia buat, kelonggaran Allah Ta'ala bagi manusia buat, Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka perkara berkenaan. Ini pada siapa yang perlukan benda berkenaan, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran di situ. Lafz Ibn Hibban, lafaz Ibn Hibban bin lafaz. Wa fi lafzi Ahmad wa li lafzin li Ahmad, dan satu lafaz tu Ahmad, man lam yakbal rukhsatallahi kana alaihi mithlal ismi mithla jabali Arafah. Barang siapa tak menerima kelonggaran daripada Allah Taala, kelonggaran Allah Taala kelonggaran tak nak ambil, kana alaihi minal ismi, maka ada ke atas dia daripada dosa seumpama bukit Arafah. Bukit Jabal Arafah tu besar mana? Besar itulah dosa dia, kesalahan dia. Maknanya kita kata kena tak nak mengambil akan kelonggaran yang Allah Taala berikan. Kelonggaran yang Allah Taala berikan Okay. Jadi maksudnya patutnya kalau anda kata Allah Taala beri kelonggaran tu, makan, ambil. Bukannya kita tinggalkan. Kalau tak perlu tak payahlah. Kalau perlu kita ambil. Okey, baik. Walihadza qala al-fuqaha'u, kerana ini berkata para fuqaha, qad yakunu tanawulud mayyitati wajiban fi ba'dil ahyani. Dia kata kerana ini berkata sebahagian para fuqaha, kadang-kala menjadi pengambilan atau memakan bangkai adalah wajib pada sebahagian keadaan. Wa huwa ma idza khafa 'ala nafsihi wa lam yajid ghairaha. Itu adalah bila seorang tu bimbang ke atas diri dia, ke atas nyawa dia, dan dia tak dapati selain daripada bangkai tersebut. Qad yakunu mandubah, kadang-kadang dia sunat. Qad yakunu mubah, kadang-kadang dia harus saja. Bihasbi ahwal, ikut pada keadaan. Kalau disengaja tak makan, sedangkan dia tahu kelonggaran berkenaan, dia mati, maka dia masuk neraka. Ini pasal nyawa dia tak patut dia leburkan macam tu atas alasan kononnya untuk mengikuti perintah Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bagi tahu dah, dia benarkan untuk siapa yang terdesak perlu untuk makan, maka makan. Ini tajuk asal dia. Jadi rukhsah ni kadang-kadang menjadi wajib. Kelonggaran tu menjadi wajib, bukan setakat sunat saja untuk diamalkan ataupun harus saja. Atau harus saja. Kalau anda kata dia tak makan dan mati, maka dia dosa. Okey, baik. Waqtalafu, namun para ulama bercanggahan pendapat. Hal yatanawalu minha qadra ma yasuddu bihi ramaqa.
aulahu an yashba'a wa yatazawwada. Namun mereka bercanggah pendapat, adakah boleh untuk dimakan daripada bangkai tersebut? Kadar apa yang adakah dia mengambil adakah dia memakan daripadanya sekadar apa yang memenuhi akan kelaparannya saja, cukup-cukup makan je, ataupun boleh untuk dia kenyang dan juga mengambil bekalan daripada benda yang haram tadi. Boleh ke tidak? Okey. Ala aqwal ikut pendapat ada di atas beberapa pendapat. Kama huwa muqarrarun fi kitabil ahkam. Macam dalam kitab-kitab hukum yang dibincangkan tajuk tadi. Ada kata tak boleh, makan ngam-ngam je. Ada kata tak apalah, ketika tu benda tu halal. Ketika dia tengah tak ada makan kecuali itu saja, maka ia adalah halal. Makan nak letak garam ke tidak. Jadi kadang kata makan ni masak tu nak letak garam ke tidak. Kan letak berempah ke tidak. Ke makan macam tu saja. Biar tak ada ni. Ini masalah dia. Pasal kes dia tajuk asal dia adalah percanggahan berkenaan dengan tajuk benarkan makan ikut kadar banyak mana. Ya, tak ada kadar khas disebutkan. So ada kata tak boleh kenyang asal sedap. Masak juga tak sedap macam nak makan macam mana. Kita masak tu pun untuk sedap kan. Tujuan memasak sebenarnya bukan menghalalkan makanan. Kita memasak makanan sebenarnya untuk menyedapkannya, bukan untuk menghalalkannya. Sebab tu kalau dia kata orang tu makan ikan mentah, daging mentah ke, tidak ada sebuah larangan dalam Islam. Kalau dia kata dia makan, tak ada larangan. Tapi tajuk asal dia masak tadi untuk sedap. Masak tadi untuk sedap supaya jadikan daging tu lembut, jadikan mudah ditelan. Itu bau hanya dihilang. Itu sebenarnya tujuan masak. Masak bukan menghalalkan. Masak itu adalah sebenarnya untuk menyedapkan. Tujuan masak. Maksud soalan sekarang ni macam kes kita dapat dekat bangkai ke ataupun babi ke kan. Yang binatang yang tadi disebut sebagai haram dimakan. Soalan sekarang ni kita makan. Nak makan cara masak elok ke ataupun makan macam tu je. Tapi ada beberapa pendapat lah. Ada beberapa pendapat di atas itu. Macam ni diperakui dalam kitab hukum. Wafima dia kata wafima idza beginian juga mereka bercanggahan wafima dan pada apa yang idza wajada maitatan wa ta'amul ghair. Begitu juga orang ada para ulama bercanggah pendapat berkenaan apabila orang tu dapati bangkai dan makanan orang lain. Au saidan wa huwa muharramun. Ataupun buruan yang dalam keadaan dia muhrimun ataupun dia dapati buruan dalam keadaan dia berihram. Okey, soalan sekarang ni bangkai ada. Okey. Ataupun makanan orang lain ataupun binatang buruan dalam keadaan ihram. So dia makan mana satu? Hal yatawanul maitatu, adakah dia kena yatawanul maitata, adakah dia makan bangkai? Au dzalika sayd wa yalzumuhul jaza, ataupun dia makan binatang buruan ketika berihram tu, maka dia kena bayar dam. Au dzalika ataupun dia makan dzalikal maitah, atau dia makan ataupun dia makan makanan orang lain. Maksudnya dia makan bangkai, okey, ataupun dia makan buruan lalu dia dalam keadaan ihram, maka dia kena bayar balik, ataupun dia makan makanan orang lain lalu dia ganti balik, dia tanggung akan nilai makanan berkenaan. Mana satu patut dimakan? Alal qaulain, di atas dua pendapat. Huma qaulan li Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ia adalah dua pendapat tadi bagi Imam Syafi'i. Mana ada pendapat kata dia kena makan bangkai, bukan makan makanan orang. Ada kata tak, ada kata dia makan makanan orang tak apa, dia tak payah makan bangkai. Dua pendapat kat situ. Saya balik pada asal barang makanan orang tadi tu boleh dibaiki balik. Kita gaya balik pada orang berkenaan apa kita makan. Tapi kalau kita bangkai tu dia memang haram. Yang ini orang punya haram juga, tapi kita boleh ada kebarangkalian bayar balik. Jadi benda tu memang halal, benda tu halal tapi cara nak dapatkan tu haram. Cuma kita kata kita kelaparan, makan dulu nanti bayar balik. Okey, Allah alam kan. Dia boleh makan ataupun dan juga jamin bergantian dia. Al-qaulain ikut dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan dua pendapat tu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Okey. Walaysa min syartil jawazi tanawuli maitati an yamdiya alaihi salasata ayyamin la yajidu ta'ama. Dan tidak termasuk daripada syarat pembolehan mengamalkan bangkai atau binatang tak sembelih syari Islam bahawa berlalu ke atas dia 3 hari yang dia tak dapati makanan.
Bukannya dia mesti syarat dia bukan syarat dia mesti 3 hari tak jumpa dapat makanan, baru boleh makan bangkai. Makan benda yang tak halal tadi. Okey. Jadi tak boleh, bukan 3 hari bukannya lalu ke atasnya 3 hari tak dapati makanan. Kama qad yatawahamuhu kathir min al-awami wa ghairuhum. Macam ni kadang-kala disangkakan atau disalahfahamkan ia oleh ramai di kalangan orang awam dan juga selain mereka. Bal mata tarra ila zalika jazalahu. Bahkan bila mana dia terdesak kepada itu maka harus baginya. Wa qarawa Imam Ahmadu an Abi Waqid Al-Laitsi, daripada Abi Waqid Al-Laitsi annahum qalu ya Rasulullah, bahawa mereka berkata, wahai Rasulullah, inna bi ardin tusibuna biha makhmasatun. Tusibuna biha makhmasatun. Ya, dengan sungguh kami ya Rasulullah berada di sebuah bumi tempat mengenai pada kami kelaparan, kena pada kelaparan, kebuluran. Famata tahilluna bihal maitatu. Bilakah halal untuk kami ni bangkai pada negeri, pada bumi tersebut? Bilakah halal untuk kami padanya bangkai? Yang tak dihadin sebelum syariat Islam lah. Okey. Faqala maka Nabi SAW bersabda, idza lam tastabihu, bila kalian tak bersarapan pagi, walam taghtabiqu, kalian tak makan, actually taghtabiqu ni kalau kan minum susu. Yang minum susu. Kalimah taghtabiqu ni bermaksud minum susu. Ataupun apa makan malam. Pun kalimah yang digunakan juga. Maksudnya tak makan pagi, tak minum susu, tak minum air. Walam tahtafiu, dan kalian tak dapat mencongkil baklan sebarang sayur-sayuran, sebarang benda daripada bumi lah. Okey, fasya'nukum biha, maka urusan kamu dengan binatang tadi mana boleh halal. Okey, maksud dia. Okey, tafarrada bihi Ahmadu min hadzal wajhi, bersendirian mengeluarkan hadis ni dengan bentuk ini Ahmad bin Hanbal. Wa huwa isnadun sahihun ala syaratis sahihaini, dan dia adalah sanad yang sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Rawahu Ibnu Jarir, kan hadis Ibnu Jarir At-Tabari. Wa makna qauluhu, dan makna sabda baginda SAW, malam tastabihu, maksud dia selama mana kamu tidak makan malam, yang ghada, tak makan tengah hari. Walam taghtabiku ya'ni al-asya, tak makan tengah hari, tak makan malam. Au tahtafiu qallan baqlan fasya'nukum biha, atau kamu tak congkil ataupun korek sebarang sayuran, maka urusan kamu dengannya. Ai fakulu minha, makanlah daripadanya. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata yurwa hadzal harf, yakni qauluhu, diriwayatkan huruf ini, mana kalimah Nabi tahtafiu, dia ada empat bacaan. Dia kata dikatakan sabda Nabi SAW tahtafiu tu dibaca dengan yakni qauluhu au tahtafiu tu ala arba'ati aujuhin, dia ada 4 bentuk. Tahtafiu bi hamzah, ada hamzah tahtafiu, ataupun tahtafiu dengan ya, bi takhfifil ya, dengan ya yang tak ada sabdu, okey, dan ha. Kemudian tahtafu dengan tanpa ya tapi dengan sabdu fa, ya. Dan kemudian tahtafu dengan takhfif ha, dengan tak ada sabdu, dan juga wa tamilul hamzah, tahtafiu boleh. Okey, tahtafiu. Demikian disebutkan dalam tafsir. So sebutan dia macam itulah, tapi maksud dia adalah macam disebutkan bawah tu, maksud dia kan, dia kata dekat bawah tu, dia kata idza qtala amil wajhi bil azafir asluhul hamz. Maksud dia tak ada benda nak, tak boleh nak cabut apa dah kat bumi untuk dimakan. Kalau benda boleh kunyah daripada bumi tu, maka kena makan dulu benda kat bumi. Jadi kalau dia kata ada, maka tak usah lagi kunyah benda berkenaan, tak usah ambil benda berkenaan. Tapi kena faham jugalah, kadang-kadang akar pokok dan sebagainya ada yang kita boleh makan, mungkin beracun dan sebagainya. So kena tahu juga bab tu. Kalau tak tahu, maka dia boleh terus pindah kepada bangkai binatang yang tidak halal tadi untuk dimakan. Dan dia masuk semua, masuk pada 4 perkara tu, bangkai, darah, babi, benda disembah bukan kerana Allah Ta'ala, binatang yang mati tercekik, mati kena ketuk, mati jatuh tempat tinggi, mati mati ditanduk, mati diterkam binatang buas, semua sekali masuk dalam tu sekali. Semua sekali masuk dalam perkara berkenaan. Masuk sekali Mana boleh untuk dimakan oleh mereka. Okey.
boleh makan untuk mereka. Asalkan memang dia tak makan. Cik, kalau ikut hadis Nabi tadi, dia boleh kata dua-dua lah, tengah hari dan malam. Dah cukup dah untuk dia sibuk terus. Ataupun memang dia tahu tempat makanan tak ada makanan dah. Macam orang yang tahu tempat dia takkan ada air selama 2 bulan ke, 3 bulan ke, ataupun setahun ke, maka dia tak perlukan sibuk mencari. Memadai dengan dia pengetahuan tadi. Dia tahu tak ada, dia teruskan boleh makan. Konsep dia macam tu. Tapi ini bukan membuka lah pada macam orang kita dekat orang Malaysia, kita pergi ke Jepun lah, pergi ke Amerika Syarikat, Eropah, masuk kedai non-Muslim, kemudian tahu dah orang tu sembelih bukan cari Islam, kemudian sibuk ambil makan. Kenapa? Kalau dia ada sijil halal, kita settle masalah. Tapi kalau tak ada sijil halal, daging dia tadi bukan daripada yang halal, so kenapa kita nak sibuk diri kita untuk masuk kedai macam tu? Pelik kan? Tapi mungkin kadang orang kita ni jenis sikit. Kalau kedai bukan Islam tu, haram tu, Cina, dia tak nak masuk. Kalau Mak Saleh dia masuk. Kalau Mak Saleh dia masuk. Dia akan masuk juga. Ini pelik kan? Macam masuklah Mak Saleh punya haram tu bersih. Yang Cina punya haram tu kotor. Mana yang Mak Saleh punya dia sengih lagi masuk. Makan ada orang si kenal, dia cerita dia belajar tu kat negara, budak-budak Malaysia kita ni selamba je makan makanan yang dia tahu dah kedai tu tak halal, dia ambil, betul, kemudian dia kon bismillah dah boleh halalkan makanan tersebut. Padahal tak terdesak pun. Tak terdesak, anda tak makan, tu banyak benda lain boleh makan. Anda tak makan benda tu, anda boleh makan benda lain pun. Tak timbul tajuk kena makan benda yang haram tadi. Banyak lagi benda lain boleh makan. Roti pun ada, tak pakai, tak ada campur-campur benda-benda berkenaan pun. Ini kena jaga sikit. Banyak orang disalah faham, dia ingatkan suka-suka je. Wa qauluhu, dan dia kata firman Allah Ta'ala lepas tu, dia kata ghairu mutajanifin lil ismi, tanpa cenderung, kan? Gambar siapa terdesak dalam keadaan lapar tanpa cenderung untuk berdosa. Ai muta'atin li maksiatillah, tanpa dia lakukan ambil benda berkenaan kerana maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini sama macam orang yang saja nak bersubuh pada siang hari Ramadan, minum air dulu kemudian bersubuh. Ataupun orang yang nak buka puasa, pergi musafir dan buka puasa. Sengaja. Nak buka puasa, sengaja nak langgar perintah Allah Ta'ala dengan buat perkara berkenaan tanpa sebab. Dia bukan kerana dia musafir betul, kerana dia nak berbuka puasa. Tak nak berpuasa, maka dia langgar. Ini kena faham tu. Banyak orang yang kita panggil zaman sekarang sesat, kan? Syiah antaranya yang gunakan fatwa berkenaan. Lepas tu ada geng sufi pun ada. Saya tengok dia kata minum air kemudian bersetubuh, tak ada masalah, dia kata. Sedangkan kita tahu bahawa kalau orang tu niat, kan, memang kalau dia memang berbuka, contohnya macam memang dia balik musafir. Dia musafir, bini dia musafir, balik musafir, kemudian dia memang tak berpuasa. Yelah, faham yang tu. So bila dia memang berbuka, apa urusan dia buat tak ada masalah. Sekarang ni soalan, dia berbuka tu untuk apa? Sengaja batalkan puasa. Kenapa? Mana ada kelaikan kat situ? Tak boleh pun. Okey. Maksud dia tanpa dia muta'atin li maksiatillah. Bukannya kerana pengambilan tu ambil atau buat tadi kerana buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa inna Allah qad abaha dzalika lahu. Maka orang yang tak buat kerana dosa, maka Allah Ta'ala telah haruskan untuknya itu. Abaha lahu dzalika. Abaha dzalika lahu. Allah Ta'ala telah halalkan itu untuk dia. Wa sakata 'anil akhari. Dan Allah Ta'ala diamkan akan perkara-perkara lain. Kama qala fi surah Al-Baqarah, macam Allah firmankan surah Al-Baqarah ayat 173, Allah Ta'ala katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa naturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terdesak tanpa pelampauan, tanpa penganiayaan, tanpa melampau, tanpa menganiaya, fa innallaha subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, amat pengampun, amat penyayang. Maksudnya dia bukannya kerana bukan kerana nak melampau melampaui batasan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala letakkan, bukan sengaja untuk melanggar perintah Allah Ta'ala dengan cari helah tadi, tapi dia memang buat kerana memang dia terdesak, maka Allah Ta'ala pengampun lagi penyayang. Wa qad istadalla bi hadhil ayati man yaqul bi anna al-asi bi safarihi la yatarakhasu bi syai'in min rukhasil safari. Dia telah berdalilkan dengan ayat ini yang ghairu mutajanifil ismi ni, bukan cenderung kepada dosa ni. Okey, ayat tu telah berdalil dengan ayat ni, siapa-siapa yang berkata atau berpendapat bahawa orang yang buat maksiat dengan musafir dia tidak dilonggarkan dengan sesuatu pun daripada kelonggaran musafir. Contoh macam buka puasa, qasar solat, tidak ada untuk orang berkenaan sebarang kelonggaran tersebut. Li ada rukhasa, dia kata la tunalu bil ma'asi,
Kerana kelonggaran-kelonggaran tidak dicapai dengan perkara-perkara maksiat. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Okay. Okay, firman Allah Ta'ala ayat keempat, masih lagi berkaitan tajuk makanan atau binatang yang dihalalkan makan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum Qul uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka, mereka tanya engkau wahai Muhammad, madza uhilla lahum, apakah halal untuk mereka? Qul, katakan wahai Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kamu akan perkara-perkara yang baik, benda-benda yang elok. Benda-benda yang elok, yang disembelih secara halal. Kemudian wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan apa yang kalian ajarkan daripada binatang-binatang jawarih, pemangsa, binatang pemangsa. Harimau, anjing, burung. Mukallibina, yang mukallibin yang menerkam, yang menangkap. Ya. Tu'allimunahun, yang kalian ajarkan mereka. Mimma 'allamakumullah, daripada apa kalian diajarkan kepada kamu oleh Allah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah daripada apa yang mereka, itu binatang-binatang tadi, tangkapkan ke atas kamu. Wadhkuru ismallahi 'alaihi, dan sebut nama Allah Ta'ala padanya. Wattaqullah, takwalah kepada Allah Ta'ala. Innallaha sari'ul hisab, Allah Ta'ala maha cepat, amat cepat akan dia punya perhitungan. Baik. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, lamma dzakara ta'ala ma harramahu fil ayatil mutaqaddimati min al-khaba'ithi dharrati lil mutanawiliha fi badanihi. Okay, dia kata apabila Allah Ta'ala telah sebut, Ta'ala telah sebut apa yang diharamkan dalam ayat yang telah lalu, okay, daripada perkara-perkara keji, perkara-perkara kotor yang memudaratkan terhadap orang yang memakannya pada badan orang tersebut, au fi dinihi, atau pada agamanya, au fi ma, pada dulu sekali, pasal daripada itu ada benda yang binatang tu tak disembelih dengan betul, atau binatang yang dipersembah selain Allah Ta'ala, semua tu ada rosak pada segi akidah, rosak pada segi badan, atau pada kedua-duanya sekali. Wastasna mastasnahu fi halatid darurati, dan dia kecualikan apa dikecualikan pada keadaan darurat, boleh, ya. Kama qala, Allah firmankan surah Al-An'am ayat 119, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Ini telah diperincikan kepada kalian apa diharam ke atas kalian kecuali apa yang kalian terdesak kepadanya. Al-An'am, okey. Qala ba'da, Allah cakap lepas tu, okey, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka tanya engkau wahai Muhammad, ini apakah dia halal untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat, katakan hai Muhammad, dia halal untuk kalian akan benda-benda baik, benda-benda elok. Okey. Dia kata maksud dia kata dia sesudahnya sesudah penurunan lah, penurunan kerana dalam ayat qad fassalakum tu yang ayat tu fassalakum Al-An'am tu 119 ni, ini makiyah, dan kita bincang kat sini surah Madaniyah, Madani, Al-Maidah surah Madaniyah. Surah Al-An'am yang ada perbincangan berkenaan dengan tajuk juga sikit tentang tajuk binatang yang dihalalkan, yang tak kata perincikan, tapi tak diberitahu kat mana, kat sini. Kat sini Maidah Madaniyah. Okey. Dia kata sudah ayat yang datang tu diterangkan kat sini. Mereka tanya engkau hai Muhammad, apakah halal untuk mereka? Katakan halal untuk mereka segala yang elok. Okey, segala yang elok. Kama fi suratil A'raf. Dia macam mana surah A'raf fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 157. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antara sifat Nabi adalah yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia halalkan untuk mereka segala yang elok dan diharam kat atas mereka segala yang keji. Apa yang keji dan rosak tak dihalalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat atas mereka. Okey.
Rawah Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim an Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair, anna Adi bin Hatim, wa Adi bin Hatim, wa Zaid bin Muhalhil at-Ta'iyain. Ya, dia Ta'i Ta'i. Daripada kabilah Ta'i, Ta'iyain, Adi bin Hatim dan juga Zaid bin Muhalhil. Sa'ala Rasulullah SAW, mereka tanya Rasulullah SAW. Faqala, maka mereka kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad harramallahu al-maitata, Allah telah haramkan akan bangkai. Famadha yuhillu lana minha, maka apa yang telah halalkan untuk kita daripadanya. Apa yang halal kan? Bangkai tak boleh, jadi ni apa yang halal? Maka fanazalat, maka turunlah. Yas'alunaka madha uhilla lahum, qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan hai Muhammad, dihalalkan untuk mereka segala yang baik. Qala Sa'id, berkata Sa'id bin Jubair, yakni adz-dzabaihul halalu. Maksud dia halal untuk kamu, adz-dzabaihu al-halalu thayyibati lahum. Dzabaih, sembelihan yang halal, yang elok untuk mereka. Wa qala Muqatil bin Hayyan kata, at-thayyibat yang halal, yang baik tu, pasal dia halal lain, thayyib lain, elok tu. Yang thayyib ni adalah ma ahalla lahum min kulli syai'in ayyusibuhu. Dia adalah apa yang Allah Ta'ala halalkan untuk mereka daripada segala benda yang mereka dapat. Apa yang mereka dapat semua halal, maka Allah Ta'ala benarkan itu yang thayyibat. Okay. Wa huwal halalu minar rizki. Maksudnya yang halal daripada rezeki. Umumlah. Tapi waqad su'ila Az-Zuhri, Ibn Syah Az-Zuhri, an syurbil bauli litadawi, mengenai minum air kencing untuk berubat. Ini pada merujuk kepada kisah Uraniyin. Kabilah Uraniyin yang datang kepada Nabi SAW di Madinah, yang mereka sakit perut, lalu disuruh mereka minum air kencing unta bercampur susu unta. Mereka minum untuk ubat dan mereka sembuh daripada penyakit mereka. Dan lepas dari itu mereka dapat kesembuhan, mereka pergi bunuh penjaga unta, bawa lari unta. Tapi tak kisah, dan penting dia kena faham sekarang Nabi suruh mereka makan. Tapi Az-Zuhri kata yang tentang minum air kencing tu tadi, dia kata laisa huwa minat thayyibat. Ia bukan daripada perkara-perkara yang elok. Bukan benda elok. Benda yang kita kata ketika sakit je dia ambil. Bukannya kerana kita kata benda tu bagus untuk dipakai. Untuk harian tak diambil. Untuk jadikan makanan, kita ambil daripada kencing unta tu, kita jadikan minuman harian seteguk sikit di hari ke? Tak, itu tak ada. Tidak betul. Tak betul lah. Saya tengok ada yang dekat muka, gambar lama video. Ada orang share ni, share mana tak tahu. Dia pergi dekat kencing unta tu, dia kencing lepas muka dia minum. Tu masalah lah. Sebab Nabi izinkan, tapi benda tu bukan jadi amalan. Izinkan untuk berubat, tapi bukan untuk jadi amalan. Okay? Kena jaga sikit. Sebab salah faham nanti. Baik. Wa qawlu firman Allah lepas tu, wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibin. Dan apa yang kalian ajarkan, mana apa yang kalian sembelih, kalian sembelih dengan cara Islam, benda halal, baik, makan, itu halal. Demikian juga apa yang kalian ajarkan daripada binatang-binatang pemangsa. Al-mukallibin yang terajar, yang terdidik. Maksud dia mencengkam. Yang kamu ajar daripada binatang jawarih ni raptor, kan? Binatang yang ada kuku yang tajam, gigi yang mana dia menerkam binatang mangsa dia. Cuma zaman dulu memang kita kata binatang-binatang tadi dibela untuk dijadikan sebagai binatang pemburu, bagi pemburu punya tolong untuk memburu binatang. Maksud dia wa ma allatu min al-jawarihi ay uhilla lakumudz zabaihu allati dzukira smullahi 'alaiha wa tayyibatun rizqi. Dia kata maksud dia ayat ni kalau kita baca sampai itu, dihalalkan untuk kalian sembelihan-sembelihan yang kalian sebut, yang disebut nama Allah Taala padanya, dan yang elok-elok daripada rezeki, ya. Dan uhilla lakum ma sittumuhu bil jawarih. Okay, dan dihalal untuk kalian apa kalian buru ia dengan binatang-binatang jawarih. Binatang jawarih ni wahia minal kilab. Binatang jawarih daripada kilab, anjing, fuhud, harimau, bahkan harimau bintang ataupun citah. Kalau kita tengok gambar-gambar raja-raja lama di Afrika dan sebagainya, memang benda ni biasa. Diorang jadikan harimau tadi sebagai dia punya pet. Okey, wasuqur dan juga binatang burung helang. Burung helang digunakan. Wa ma asbaha dan apa yang menyerupainya.
wa ashbahiha dan apa yang serupa dengannya lah, serupa dengan binatang berkenaan. Kama huwa madhhabul jumhur minas sahabati wat tabi'in wal a'immati. Ya, seperti mana mazhab jumhur para sahabat dan para tabi'in dan juga para imam. Jadi binatang yang kita boleh gunakan untuk berburu. Binatang yang kita gunakan untuk berburu, menangkap mangsa menggunakan binatang tersebut. Okay. Dia kata wa mimman qala dhalika. Dia kata dan di antara yang mengatakan sedemikian adalah Ibnu Abbas. Mimman qala dhalika, Ibnu Abbas fi qawlihi, Ibnu Abbas pada firman Allah Taala, wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibin, dan apa kalian ajarkan daripada binatang pemangsa yang kalian didik, yang menerkam, wa hunnal kilabul muallamah. Ya, mereka yang masukkan binatang jawarih itu adalah jarihah satu, jawarih itu plural. Wa hunnal kilab, ia adalah anjing-anjing, al muallamati, kilabul muallamatu, anjing-anjing yang diajar, wal bazi. Bazi ni burung apa macam raja wali, burung raja wali. Wa kullu tairin yu'allamu lis-sayd. Dan setiap burung yang diajarkan untuk berburu. Setiap burung boleh ajar untuk buru, maka kita boleh jadikan dia sebagai binatang samalah. Wal jawarihu ya'ni kilab ad-dawari wal fuhud was suqur wa ashbahiha. Jawarih itu adalah anjing yang yang pemangsa anjing pemangsa, harimau, burung-burung, burung helang dan sebagainya lah. Okey. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Abi Hatim. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa ruwiya an Khaisamata wa Tawus wa Mujahid wa ghairuhum nahwa dzalika. Telah diriwayatkan daripada Khaisamah, Tawus bin Kaisan al-Yamani, Mujahid bin Jabr dan selain mereka umpama itu. Jadi majoriti para sahabat, para ulama setuju. Burung ke, asalkan binatang pemangsa tu burung ke, atau binatang tu macam anjing ke, kalau kucing kita ada ke, tak kisah, yang penting kita gunakan binatang tadi untuk berburu. Memang dia ajar tapi dia ada syarat, nanti di depan kita baca syarat dia. Macam binatang tu bila dia ajarkan berburu, dia bergerak bila kita perintah, dia berhenti bila kita suruh berhenti. Bahkan bila kita lepas, dia lepaskan. Maka burung, binatang macam tu yang kita kata ia sebenarnya termasuk daripada binatang yang halal untuk kita makan, apa yang ditangkap untuk kita oleh binatang tersebut. Okey. Walaupun tanpa sembelihan. Jadi kita baca sikit. Okey. Jadi kesemua jumhur para sahabat, para tabi'in, semua sekali para imam setuju. Binatang tadi jawarih tu tak semestinya anjing. Bahkan burung pun jadi. Tapi dia kata summa ruwiya an Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, amma masada min at-tayri, adapun apa yang berburu, diburu daripada burung, al-buzati wa ghairiha min at-tayr, sama ada raja wali ataupun selain daripadanya, daripada burung, fama adrakta fahuwa laka, apa kamu sempat maka ia untuk engkau, wa illa fala tat'amhu, jika tidak kamu jangan makan. Engkau dapat sempat sembelih, makan, jika tidak tak sempat maka tak boleh. Tapi Ibnu Katsir jawab, qultu, kata Ibnu Katsir, wal mahkiyu anil jumhur anna saydat tuyur ka saydil kilab. Namun yang diceritakan, jadi hikayatkan daripada jumhur para ulama bahawa buruan binatang burung yang kita gunakan, binatang yang diburu oleh burung yang kita bela tu, ataupun ka saydil kilab, ia sama seperti buruan anjing. Buruan burung sama macam buruan anjing, sama je. Li'annaha tukallibu sayda bimakhalibiha, kerana dia burung tadi mencengkam akan binatang buruan tu dengan kukunya. Kama tukallibahu al-kilabu, macam mana dia binatang buruan tadi diterkam atau dicengkam oleh anjing. Fala farqa, maka tiada beza. Ini jumhur para ulama letak macam tu ya. Wa huwa madhhabul a'immatil arba'ati wa ghairihim, dan dia adalah mazhab pegangan pendapat empat mazhab dan juga selain mereka. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan dia pilih pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Wahtajja fi dzalika bima rawahu an Adi bin Hatim, dan dia hujah pada perkara itu dengan apa diriwayatkan oleh daripada Adi bin Hatim. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah tanya Rasulullah SAW an saydil bazi, tentang buruan burung raja wali. Bazi burung raja wali, burung yang berbentuk elang lah, berupa macam kumpulan keluarga elang. Ya memang macam orang Mongolia pakai, orang Arab pun pakai. Saya tengok satu rencana dekat dekat UAE. Dia orang berburu rusa,
pakai burung. Burung tu punyalah apa laju kan. Dia cengkam rusa tu besar, burung tu kecil je. Taklah besar mana. Banding ikut saiz taklah besar mana kan. Banding dengan rusa tu. Tapi dia cengkam tengkuk rusa tu campak, terpelanting. Dia sambar terpelanting. Sampai tuan ni dapat datang. Jadi memang dipakai lah, benda dipakai. So, jadi ditanya oleh Adi bin Hatim kepada Rasulullah SAW an Saidil Bazi, tentang buruan al-bazi, burung baz. Yang burung tu rupa macam elang. Faqala, maka baginda bersabda, ma amsaka alaika fakul. Apa ditangkap ke atas engkau, mana dia tangkap untuk engkau, maka makanlah. Wasasna Imam Ahmadu Saidil Kalbil Aswadi. Namun Imam Ahmad bin Hanbal telah kecualikan anjing hitam. Buruan anjing hitam. Li'annahu indahu mimma yajibu qatluhu. Kerana anjing hitam ni di sisi Imam Ahmad di antara binatang yang wajib dibunuh. Wala yahillu iqtina'uhu, dan tak halal untuk kita bela. Mana kalau kita bela anjing yang boleh bela, anjing hitam tak boleh, dia kata. Lima sabata fi sahih Muslim an Abi Dzar, kenapa yang sabit dalam sahih Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, yaqta'u salatal al-himaru wal mar'atu wa kalbul aswadu, akan memutuskan solat. Kalau melintas depan orang solat tu keledai, wanita dan anjing hitam. Wanita, Aisyah radhiyallahu anha ceritakan telah selesai sebab Nabi SAW solat, dia lintang kaki dan tak batal solat. Itu tajuk lah. Jadi yang ada dua lagi masih berjalan. Okey. Maka berkata Abu Dzar, faqultu ma balul kalbil aswadi min al-ahmari. Apa hal anjing hitam berbanding anjing merah? Faqala, maka bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam tu adalah syaitan. So Nabi SAW tak izinkan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia anggap anjing hitam tu kan, macam apa Rottweiler kan, yang warna hitam tu, yang memang ilah anjing tu memang garang sungguh. Anjing tu di sisi Imam Ahmad dia tak boleh. Tak boleh. Di sisi pendapat, tapi di sisi para ulama lain tak ada perbezaan kat situ, sebab anjing hitam tu akan putuskan soft, tapi kalau dibela untuk berburu macam keledai lah. Keledai tu boleh putus soft, tapi tak ada larangan untuk bela kedai. Tak ada larangan untuk bela keledai. Wallahualam kan. Tapi kita sudut ni ada sikit pendapat daripada Imam Ahmad berkenaan dengan tak boleh gunakan anjing hitam punya, tak makan anjing hitam punya buruan. Sebab bagi dia itu adalah syaitan. Lepas tu binatang anjing hitam ni dibunuh. Wallahualam. Okay, baik. Okey, dia kata wasumiyat hadhil hayawanat tu, dan dinamakan binatang-binatang ini allati yustadu bihinna, yang diburu dengannya, binatang kita guna untuk buru ni dengan mereka, jawarihu minal jarhi. Dia masuk kalimah jawarih minal jarhi, dan jarh itu kan maksud luka. Jarh maksud dia kasb, mana maksud dia peroleh ataupun kerja. Kama taqulu al-arabu, macam orang Arab berkata, fulan jarha ahlahu khaira. Si fulan tu mendapatkan atau kerjakan untuk keluarga dia kebaikan. Ay kasabahum khaira, mendapatkan untuk keluarga mereka kebaikan, untuk mereka kebaikan, didapatkan untuk mereka kebaikan. Kasabah maksud mendapatkan. Okey, wa yaqulu fulanun jarihun la jarihalahu. Dan mereka kata juga orang ni tiada pencari makan, cari rezeki untuk dia. Tak ada siapa mendapatkan rezeki bagi dia. Okey, ay la kasibalahu, tiada mendapatkan rezeki baginya, bekerja untuk dia. Jadi kat sini memang dia masukkan, memang dikatakan berkenaan tajuk tu. Okey. Demikian juga Allah Taala sebutkan dalam Quran surah Al-An'am 60, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah Taala tahu apa yang kalian perolehi atau dapatkan ketika siang. Jaraha tu kan luka. Ai maksud dia kasabtum, kalian kerjakan daripada kebaikan atau keburukan pada waktu siang. Waqad dzakara fi sababin nuzul. Waqad dzukira fi sababin nuzul hadil ayati syarifati al-hadis alladhi rawahu Ibnu Abi Hatim an Abi Rafi' maula Rasulullah SAW. Dan telah disebut dan sebab telah disebut mengenai sebab turun ayat ini, ayat mulia ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Abu Rafi', daripada Abi Rafi' maula Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW amara biqatlil kilab. Rasulullah pernah memerintahkan untuk pembunuhan anjing. Faqallat, maka anjing jadi sedikit. Faja'a nasun, lalu datang sekumpulan manusia, faqalu, maka mereka kata, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ma yahillu lana min hadhil ummati allati amarta biqatliha.
Dia kata, ya Rasulullah, apakah yang halal untuk kami daripada umat ini, bangsa anjing ni, yang kau perintah kami untuk membunuhnya. Nabi diam. Fasakata. Okey, maksud dia bila dia orang kata kami bunuh anjing ni, apa yang halal untuk kami daripada anjing, daripada binatang kau suruh kami bunuh. Kau suruh kami bunuh, so apa benda yang halal untuk kami daripadanya. Fasakata, maka Nabi pun diam. Fa anzalallah, maka Allah Taala pun turunkan ayat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Dia tanya kepada engkau hai Muhammad, mereka tanya engkau hai Muhammad, apakah yang halal untuk mereka? Katakan, kul uhilla lakumut thayyibat, katakan dia halal untuk kalian benda baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibin, dan apa kalian ajarkan daripada binatang pemangsa yang menerkam, yang mencengkam, ayat berkenaan. Okay. Maka Rasulullah SAW pun sebut, bila sahabat tanya, maka Nabi kata, idza arsala ar-rajulu kalbahu, bila mengutuskan, melepaskan seorang lelaki anjingnya yang dia bela, wasamma, dan dia sebut nama Allah, sebut bismillah, fa amsaka alaihi, maka dia binatang tangkap untuk dia, falyakul malam yakul, maka makanlah selama mana binatang tu tak makan akan buruan berkenaan. Dia lepaskan anjing tangkap. Selagi dia tak makan, maka kita boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Kalau dia makan, nanti ada hadis bawah ni terangkan. Sebab tu anjing tu syarat yang disebutkan mimma allamakum. Allamtum, daripada binatang kalian ajarkan. Kalau tak diajarkan tak boleh. Kena diajarkan akan berburu. Okey. Rawahu Ibnu Jarir, juga hadis Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Rawahu Hakim, juga hadisnya oleh Hakim, wa qala sahih wala sahihun walam yukhrijahu, hadis yang sahih tapi Bukhari Muslim tak keluarkan hadis ni. Okey. Wa qauluhu rafi'u ta'ala dalam tu mukallibin ay yuhtamalu ay yakun halan min ad-dhamir. Boleh kata apa? Mukallibin tu menerkam atau mencengkam, dia boleh jadi keadaan daripada dhamir fi allamtum, yang kalian ajarkan dalam keadaan menerkam. Okey. Fa yakunu halan min al-fa'il. Jadi hal daripada fa'il. Wa yahtamalu, dan boleh juga dijangkakan ay yakun halan min maf'ul. Jadi hal daripada maf'ul. Jawarih tu mukallibin itu yang menerkam ataupun mencengkam. Wa huwa jawarih. Ai wa ma 'allamtum min al-jawarihi fi hali kaunihinna mukallabatin lis-saidi. Itu apa yang kalian ajarkan daripada binatang-binatang pemangsa dalam keadaan mereka, dalam keadaan mereka, dalam hal keadaan mereka mukallabatin lis-saidi, mencengkam atau menangkap bagi menerkam atau mencengkam bagi berburu. Okey. Wa dzalika an taqtanisahu. Maksud dia itu adalah bahawa dia dia gunakan untuk burulah. Berburu. Bima khalibiha au bi asfariha, dengan kuku dia. Ini kalau burung pemangsa, burung makhalib, azfar dan kuku, dengan kuku dia, dan mikhlab dengan az-zufrun sama. Cuma pada binatang ni kan, kalau ni kata burung tu makhalib. Okay. Adapun kalau ni kata yang kalau kuku biasa ni panggil azfar. Ala kulihat pada macam anjing kan, kuku dia tak tajam. Dia tak mendekat, dia tak mencengkam dengan kuku. Berbanding dengan macam kalau kita ada cheetah ke, kita bela. Okay, ataupun kita ada rimau ke bela untuk berburu, dan lainlah pula. Sebab binatang macam tu dia memang mikhlab dia pakai. Okey. Itu maksud dia berburulah, dia berburu binatang berkenaan. Dengan kuku dia, dengan kuku tajam dia atau kuku dia. Fa yustadallu bidzalika, maka didalilkan dengan itu, wal halatu hadhihi, dan keadaan macam ni, ala anal jarihata idza qatala as-sayda bi sadmatihi aw bi mikhlabihi aw zufrihi annahu la yahil. Dia kata maka didalilkan dengan itu, dan keadaan macam ni bahawa binatang pemangsa berkenaan, binatang yang yang tangkapkan yang kerja untuk kita tu, yang tangkap tu, apabila dia membunuh binatang buruan tu dengan dia langgar. Okey. Dengan langgar, bukan dengan cengkam, bukan dengan tangkap, tapi dia dengan langgar, ataupun dengan kuku dia, ataupun ada dengan kuku tajam dia, ataupun dengan kuku biasa dia, annahu la yahil wa hiya halal kama huwa ahadul qaulai Syafi'i wa ta'ifatu minal ulama. Macam ni, ia salah satu pendapat daripada Imam Syafi'i dan sekumpulan para ulama. Ni kita bincang tu, atau bincangkan berkenaan dengan apa soalan tentu dalam hadis tu akan datang.
Macam binatang tu kalau dia kata apa kena apa kita guna binatang buruan guna untuk tangkap, tapi sampai binatang tu dah mati kan. Soalan sekarang ni, adakah perlu luka? Perlu luka tak? Kalau anda kata pada anak panah sebagainya je, ada perlu luka. Tapi kalau pada binatang ni, kalau kita dah gunakan anjing, kita bismillah, kita lepaskan. Soalan dia, adakah sama dengan keadaan itu? Di sini dua pendapat. Mazhab Syafi'i kata halal ada, kata haram ada. Tapi ini kita kata jumhur kata halal lah. Okey. Walihada qala, kerana ini Allah Ta'ala firmankan, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan mereka daripada apa yang diajarkan kepada kalian oleh Allah. Wa annahu idza arsalahu irsalsala wa idza ashlahu istashla. Wa binatang tu bila dilepaskan dia pergi. Dia pergi, lepaskan dia pergi. Wa idza ashlahu, bila dia suruh lepaskan dia berhenti kan. Ashlahu tengok bawah. Ashlahu ay da'ahu fa arsalahu muharridan. Okay. Maksud dia kalau dia kata apa, dia suruh lepas lah. Maksud dia bila kita binatang tu bila kita lepaskan dia pergi. Dan juga bila kita suruh berhenti, jangan gigit dah, dia lepaskan. Itu maksud yang dipanggilkan ashlahu. Wa idza ashlahu istashla. Okey. Wa idza akhadha as-sayda amsakahu ala sahibihi hatta yaji'u ilaihi wa la yumsikuhu li nafsihi. Dan bila datang dia mengambil, dia tangkap akan buruan berkenaan, dia akan tahan atau pegang binatang buruan tadi untuk tuan dia sampai datang tuannya kepada binatang tersebut, dan dia tak tangkap untuk diri dia sendiri. Walihada qala ta'ala, maka kerana Allah Ta'ala firmankan, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah daripada apa mereka tangkapkan untuk kamu. Wadhkuru smallahi alaihi, dan sebut nama Allah Ta'ala padanya. Ay matakan al-jarihatu mu'allaman wa amsaka ala sahibi, bila mana binatang buruan tu adalah diajar dan dia tangkap untuk tuan dia. Wa kana qad dzakara ismallah inda irsalihi halas saidu. Dan dia telah sebut nama Allah Ta'ala ketika dilepaskan binatang berkenaan, maka halallah binatang buruan berkenaan. Wa in qatalahu bil ijma', sekalipun dia bunuh binatang tu dengan ijma', ini kesepakatan para ulama sekalipun, sebab ada hadis nanti kita baca. Kalau mati sekalipun binatang tu ditahan sampai tuan datang, itu tak halal untuk kita. Jangan dimakan je. Jangan dimakan. Kalau dimakan, maksudnya dimakan, ditangkap untuk diri sendiri. Ditangkap untuk diri sendiri. Okay, baik. Wa qaradatis sunnatu bimithli ma dallat alaihi hadhil ayatul karimatu. Dia kata, dan telah datang sunnah seumpama apa yang ditunjukkan kepadanya oleh ayat yang mulia ini. Kama sabata fi sahihaini an Adi bin Hatim. Macam sabit dalam Bukhari Muslim. Sahihain daripada Adi bin Hatim. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku telah berkata, wahai Rasulullah, inni ursilu kilaba muallamata wa azkuru smallah. Dia kata, sungguh aku lepaskan anjing yang diajar, aku sebut nama Allah. Faqala, Nabi kata, Nabi bersabda, idza arsalta kalbakal muallama, bila kau utuskan, lepaskan anjing kau yang diajar, wa dzakarta smallahi, dan kau sebut nama Allah, fakul ma amsaka alaika, maka makan apa yang ditangkap untuk engkau. Apa ditangkap untuk engkau, makan. Wa qultu, itu Adi bin Hatim katanya lagi, wa in qatalna, sekalipun dia bunuh binatang tu, qala wa in qatalna, ya, wa in qatalna, sekalipun dia bunuh, malam yashrak kalbun laisa minha, selama mana tak berkongsi dengan anjing-anjing kau tu, anjing yang bukan daripada anjing kau ajar, bukan anjing milik kau, kau tak tahu siapa tangkap. Fa innaka innama samaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairihi, kerana kau sebut nama Allah Ta'ala pada anjing kau tak sebut nama pada yang lain. Tu sebut nama Allah Ta'ala pada anjing tadi, kau sebut pada yang kau lepas. Kata 3 ekor, sampai tengok ada 4 ekor. So kalau anda kata 3 ekor tadi, okey, 4 ekor ada seekor lagi datang, maka tak boleh makan. Ya, sebab so, tidak ada anjing lain. Kalau ada anjing lain, maka tak halal. Tidak halal. Sebab tak tahu siapa yang tangkap. Okey. Okay, qultu lahu. Dia kata pada Rasulullah, dia kata, fa inni armi bil mi'rad as-sayda usibu fa usibu. Aku dahulu melempar atau membaling dengan mi'rad. Mi'rad dikatakan macam anak panah kan, tapi lebar, besar. Kadang-kadang kena bahagian tajam, kadang-kadang kena bahagian tumpul. Dia kata lalu aku dapat,
Faqala, maka Nabi sabda, idza ramaita bil mi'radi fakhazaqa fakulhu. Bila kau melempar dengan mi'rad, saya try cek gambar tak jumpa. Okey. Lalu dia luka kan, maka kau makan. Wa in asabahu bi ardin. Lalu jika menimpa kena pada binatang tadi bahagian lebar dia, bahagian tepi dia, fa innahu waqidun, maka ia adalah waqidun. Dia termasuk daripada binatang yang dipukul. Kan mau kudah kan, binatang mati dipukul. Binatang mati dipukul kita tak boleh makan. Okay, kita tak boleh makan. Wal mauqudatu tu kan, tak boleh makan. Mauqudah tak boleh makan. Jadi dia anggap macam kalau kita baling tu dengan benda tu, dia ni macam elastik lah, macam elastik pun. Elastik mati, tak boleh makan. Sempat sembelih boleh, jika tidak tak boleh. Maka kata fala takunhu, maka jangan kau makan dia. Wa fi lafzin lahuma, dan lafaz lain dalam Bukhari Muslim, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi. Bila kau lepaskan anjing kau, sebutlah nama Allah. Fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadhbahu. Jika kau ditangkap untuk kau, lalu kau sempat dengan binatang berkenaan, buruan tadi dalam keadaan hidup, maka sembelihlah ia. Wa in adraktahu qatala wa lam ya'kul minhu fakulhu. Kalau kau dapat sempat dengan dia telah bunuh tapi dia tak makan, wa lam ya'kul minhu. Mana anjing kamu atau binatang buruan kamu tak makan daripadanya. Fakulhu, makan ia. Wa in akhadha dia kata fa in akhdhal kalbi zakatuhu. Kerana penangkapan, terkaman anjing itu adalah penyembelihan bagi binatang itu berkenaan. Dia adalah dianggap sebagai penyembelihan. So itu cara yang patut kita faham. Okey. Wa fi riwayatin lahumma, dan ada satu riwayat daripada Bukhari Muslim juga, fa in akala fala ta'kul. Kalau dia makan daripada binatang tersebut, maka kau jangan makan. Fa inni akhafu an yakuna amsaka ala nafsi. Kerana aku bimbang dia tangkap untuk diri, bahawa dia telah menangkap untuk dirinya sendiri. Mana binatang anjing tu atau binatang buruan tadi tangkap untuk diri dia, bukan untuk kau. Itu yang patut dipahami. Fahada dalil lil jumhur, ini dalil untuk jumhur para ulama. Wa huwa sahihu min madhhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang sahih daripada mazhab Syafi'i. Mana binatang tu mati pun tak ada masalah. Jangan ada binatang anjing lain, binatang lain, jangan dimakan daripada binatang buruan tadi. Itu antara benda syarat Wa huwa annahu idza akala al-kalbu min as-saidi yahrumu mutlaqa. Iaitu bahawa apabila makan anjing tersebut daripada binatang buruan berkenaan, maka dia haram secara mutlak. Walam yastafsilu, tapi mereka tak perincikan. Kama warada dzalika fil hadis, macam mana datang demikian dalam hadis Nabi SAW. Wa hukiya an ta'ifatin minas salafi annahum qalu la yahrumu mutlaqa. Dan diceritakan daripada sekumpulan salafus salih bahawa mereka berkata tidak haram secara mutlak. Tak haram secara mutlak, dia kata. Fathabata dzalika an Salman Farisi, Sa'ad bin Waqqas, Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Wa huwa mahkiyun an Ali wa Ibnu Abbas. Cerita ni, pendapat ni dicerita daripada Ali dan Ibnu Abbas. Kalau mati dimakan pun tak apa, boleh makan juga. Pendapat ni. Wa huwa qaulu Zuhri wa Rabi'ah wa Malik. Dan ini pendapat Az-Zuhri, Rabi'ah dan juga Malik. Dan ini wa ilaihi dhahaba Syafi'i fil qadim. Dan inilah pendapat yang pergi padanya Imam Syafi'i ketika qadim, ketika di Baghdad. Okay. Wa ma ilaihi fil jadid, dan dia isyaratkan kepadanya dalam jadid. Tapi sebenarnya dalil dia ada dalil hadis nanti. Cuma dalil tak kuat sebenarnya. Hadis dhaif. Hadis itu tidak sahih. Okey. Wa rawa Abu Daud, dengan Abu Daud an Amr bin Shu'aib, daripada Amr bin Shu'aib an abihi, daripada bapak dia, an jaddihi, daripada datuk dia. Anna Arabiyan, bahawa seorang Arab Badui, yuqal lahu Abu Sa'labah, yang bukan dia Abu Sa'labah. Qala, dia kata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innali kalban mukallabatan. Aku ada anjing yang kilaban mukallabatan. Aku ada anjing-anjing yang yang di mukallabah, diajar, yang menerkamlah, yang mencengkam, maksud diajar. Fa'aftini fi saydiha, maka berilah fatwa kepada aku tentang buruan anjing-anjing aku ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Nabi SAW, in kana laka, jika ada untuk kau kilabun mukallabatun, ya, kalau kau ada anjing-anjing yang diajar untuk berburu, fakul mimma amsakna alaika, ya, maka makanlah daripada apa yang ditangkap untuk engkau. Faqala, maka berkata Arab Badui itu, zakiyan wa ghairu zakiyin, sembelih tak sembelih ke? Qala na'am, dia kata ya. Qala wa in akala minhu, saya pun dia makan. Faqala na'am wa in akala minhu, saya pun dia makan. Qala Rasulullah SAW, dia kata, qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, aftini fi qausi, beri fatwa aku tentang busa panah aku pula.
Qala fakul ma raddat alayka qausuka. Maka dia kata, makanlah daripada apa yang dikembalikan untuk engkau oleh panah engkau. Panah engkau hentikan, dapat, itu ambil. Qala zakiyan wa zakiyin, disembelih atau tak sembelih? Qala wa in taghayyaba anka ma lam yasilla. Sekalipun binatang tu hilang dari engkau, selama mana ia tidak bertukar bau atau busuk. Jadi busuk kan. Selama tak busuk, kau jumpa, ambil. Au tajida fihi asaru, ataupun kau dapati tajida fihi asara ghairi sahmika, kesan selain panah kau, maka tak boleh makan. Kalau kau dapati panah kau je, tak apa. Kalau panah orang lain ada, maka tak boleh. Kita tak tahu orang tu panah dengan nama Allah Ta'ala ke tidak. Okey. Qala, kata lagi Badui tersebut, orang Arab tersebut, aftini fi aniyatil majus idza tararna ilaiha. Beri fatwa kepada aku tentang bekas-bekas makan orang Yahudi, orang Majusi, apabila kami terdesak kepadanya. Pakan juga dalam bekas Majusi, boleh tak? Qala igsilha wa kul fiha. Nabi kata basuhlah ia dan makanlah di dalamnya. Nah, ini antara dalil yang dipakai oleh jumhur para ulama berkenaan masalah babi. Kalau dia kata kena pada pinggan dan sebagainya, basuh biasa dah cukup. Sebab dan Nabi tak, para sahabat tak pernah perincikan dengan tentang apa yang ditangkap tu babi ke tidak, kan? Ni kena faham. Kalau dia kata orang tadi yang Majusi ke atau orang Arab Quraisy dahulu pun, diorang makan babi tu adalah benda biasa sebenarnya. Berdasar kepada larangan Nabi ketika mana Fatul Makkah, Nabi larang jual berhala babi, Nabi larang. So bila Nabi larang kat situ menunjukkan benda tu benda biasa, benda common. Nabi takkan larang benda tak common. Nabi takkan larang benda yang jarang-jarang dipakai, mesti biasa pakai. Tapi tak punya lamanya mereka bertinggalkan babi sampai sekarang. Ada orang Arab tak kenal babi rupa macam mana. Sebab cerita dulu kan. Tuan rumah saya nyewa kat Yaman dulu, tak kenal babi rupa macam mana. Ya lah kuliah. Jadi faham Nabi kata basuhlah ia dan makan padanya. Rawahun Nasa'i, dia akan hadir Ibn Nasa'i. Okay, nak bawah tu kan. Nombor 1. Saya cek dah tadi, hadis ni ada masalah ni. Okay. Tapi hadis ni menjadi dalil disokong oleh pendapat yang dikatakan oleh para sahabat tadi. Oleh Salman Al-Farisi, Sa'id bin Waqqas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ali, Ibnu Abbas, yang dikatakan bahawa tak kisah binatang tu dimakan ke tidak, ataupun dia kata ni kedua kan. Okey, sembelih tak sembelih satu. So, tak sembelih tak masalah, itu memang ada dalil yang sahih tentang tak sembelih pun tak apa. So, binatang tu dah tangkap, maka ia halal untuk tuan dia. Cuma tentang tajuk dua kan, berkenaan dengan binatang tu makan daripada benda tersebut, maka yang ikutkan tadi tak boleh benda dimakan dia makan daripada binatang tersebut. Dia makan. Kalau dia makan, pasal dalam hadis Nabi kata, aku tak tahu dia takut dia tak makan, tangkap untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Takut tangkap untuk diri sendiri. Itu masalah dia. Okay. Tapi kat sini dalam dia kata tak kira kan. Dia kata anjing tu tangkap tak kira. Sama ada sembelih tak sembelih satu, tak kita sama tak masalah. Kalau makan pun boleh. Makan pun boleh. Kalau anjing tu makan pun tak ada masalah. Yang pentingnya dia kata ditangkap oleh binatang buruan kita, binatang pemburu kita, dah cukup. Tak kisah. Okey, warawah Abu Daud, cuma hadis ni dipercanggahkan Yang tadi Bukhari Muslim. Okey. Warawah Abu Daud an Abi Sa'labah dan dalam Abu Daud daripada Abu Sa'labah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah idza arsalta kalbaka wa dzakarta ismallahi fakul wa in akala minhu wa kullu ma raddat alayka yaduka. Dia kata apabila kau lepaskan anjing kau dan kau sebut nama Allah Ta'ala, maka makanlah. Dan sekalipun dia makan daripadanya, dan makanlah apa yang dikembalikan kepada engkau oleh tangan kau. Mana kau dapat tangkap balik, maka makanlah. Dapat sempat, maka makan. Isnaduhuma jayidan. Sanad dua hadis ni adalah jayid, dia kata. Fahadani atharan. Ni hadis ni tadilah yang pertama tadi yang An-Nasa'i tadi yang atas tu, kemudian yang Abu Daud bawah ni. Abu Daud dulu, Abu Daud ada Dia kata dua asar ni yadullani ala annahu yughtafaru in akala minhul kalbu.
Dia kata hadis dua hadis ni menunjukkan kepada bahawa dimaafkan dimaafkan sekalipun anjing tu makan daripadanya anjing tersebut. Wa qitaja bihima man lam yuharrimus saida bi aklil kalbi wa ma asbahahu. Dan telah berhujah dengan kedua-dua hadis ni siapa yang tidak mengharamkan buruan dengan makannya anjing dan apa serupa daripadanya dengan makannya anjing tu dan apa serupa dengan anjing lah makan dari tu. Kama taqaddama amman hakaina anhum. Macam mana telah lalu kita ceritakan daripada siapa yang mencerita daripadanya yang tadi disebutkan nama Salman dan seterusnya. Okey, wa qad tawassata akharun, ada yang ambil jalan pertengahan, sama ada ambil Bukhari Muslim tadi hadis ataupun ambil jalan pertengahan. Di mana dia kata apa? Faqalu, mereka berkata in akala akiba ma amsakahu fa innahu yuhramu. Di hadis Adi bin Hatim, jika dia makan sebaik saja dia tangkap binatang tersebut maka diharamkan kerana hadis Adi bin Hatim. Wali illatil lati asyara ilaiha nabi, dan kerana illah yang diisyaratkan Nabi kepadanya oleh Nabi SAW. Fa in akala fala takul fa inni akhafu an yakuna amsaka ala nafsi. Jika dia makan maka jangan makan kerana aku bimbang dia telah menangkap untuk diri sendiri. Aku bimbang bahawa dia menangkap untuk diri sendiri. Wa amma in amsaka thumma intazara sahibahu fatala alaihi waja'a. Adapun jika binatang tertangkap kemudian dia tunggu lama kan, tunggu tuan dia lama, lalu tempoh panjang sangat dan dia lapar. Fa'akala, dia makan. Okay. Fa'akala minhu li ju'ihi. Dia makan daripada binatang tadi kerana kelaparannya. Fa innahu la yu'athiru fi tahrim. Maka ia tak memberi kesan pada pengharaman. Wa hamalu ala dhalika hadis Abi Tha'labah al-Khushani. Dan mereka bawa untuk itu hadis Abu Tha'labah al-Khushani tadi. Wa hadha tafriqun hasan. Ni cara pengasingan ni baguslah bunyi dia. Wa jam'u bainal haditsaini sahih. Dan penggabungan di antara dua hadis tadi lebih sahih dia kata. Wa qad tamanna Ustaz Abu Ma'ali Al-Juwaini fi kitabih An-Nihayah. Yang telah mengimpikan Abu Ma'ali Al-Juwaini, seorang ulama Syafi'i, dalam kitab dia An-Nihayah, allau fassala al-mufassilu hadal tafsil. Dia kata kalaulah memperincikan seorang yang memperincikan akan perincian ini. Wa qad haqqallahu umniyatahu, dan telah merealisasikan Allah Taala impian dia. Wa qala bi hadzal qaul at-tafriq ta'ifatu min ashab innal ashab minhum. Dia kata dan telah berpendapat dengan pendapat ini dan pemisahan pendapat dengan pendapat ini dan pemisahan. Tengok binatang tu makan, anjing tu makan awal ke atau lewat. Mana dia kalau makan sebaik tangkap terus makan tak boleh. Kalau dia makan lepas lama tunggu tuan dia tak datang, itu lain. Dia kata telah berpendapat pendapat ini dan perbezaan ni sekumpulan daripada ashab Syafi'i, ashab tu maksud ashab Syafi'i lah, ulama Syafi'i minhum ya. Wa qala akharun, okey, ada yang lain buat kata qaulan rabi'an, pendapat yang keempat fil mas'alati, dalam persoalan ini, wa huwa tafriq baina aklil kalbi fa yuhramu li hadis yang adi. Dia kata ada perbezaan at-tafruqatu wa tafruqah baina aklil kalbi, makan perbuatan makan oleh anjing lalu diharamkan kerana hadis Adi bin Hatim, dengan makan oleh sukur, baina aklis sukur, burung-burung helang ke yang kita bela ada jawali ke, wa nahwiha dan sebagainya lah, aklis sukuri wa ahliha wa nahwiha fala yuhramu, maka tak diharamkan. Li'annahu la yaqbalu ta'lim illa bil akli, kerana yang burung kasawar raja wali ataupun helang ni dia tak terima pengajaran kecuali dengan makan. Atau dia buat latihan dia akan makan. Berbeza dengan mak tahu tak ni? Mak tahu tak? Awak ambil ni. Cuk dah. Banyak sangat dah. Okey. Tahu apa? Okey. Baik. Itu pembezaan di antara yang makan oleh anjing dan makan oleh burung. Maka kalau boleh burung tak masalah. Sebab burung payah sikit. Dia tak dia tangkap saja, dia mesti nak makan juga. Cara dia ajarkan burung. Maka dia kata wa qauluhu, dan firman Allah Taala, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Maka makanlah daripada apa yang mereka tangkap untuk kalian dan sebutlah nama Allah padanya. Ai inda irsalihi, itu ketika lepaskan binatang tersebut. Lepaskan pemburu tu, binatang pemburu tu lepaskan, sebut nama Allah padanya. Kama qala Nabi SAW, macam Nabi SAW sabdakan li Adi bin Hatim pada Adi bin Hatim, idza arsalta kalbakal muallama, bila kau utuskan anjing kau yang diajar, wa dzakarta smallahi alaihi, dan kau sebut nama Allah padanya, fakul mimma amsaka alaika, maka makanlah daripada apa dia tangkap untuk engkau. Wa fi hadis Abi Tha'labah al-Mukharraj fi sahihain aidan, dalam hadis Abu Tha'labah
yang dikeluarkan dalam sahihain juga, idza arsalta kalbaka, bila kau lepaskan anjing kau, fadhkur ismallahi, sebut nama Allah, fadhkurullahi, sebutlah nama Allah, wa idza ramaita bisahmika, bila kau lempar dengan pedang, dengan panah kau, kalau kau lempar dengan panah engkau, fadhkur ismallahi, sebutlah nama Allah. Walihadza ishtarata man ishtarata min al-a'immati, kerana ini telah mensyaratkan, siapa-siapa mensyaratkan di kalangan para imam, kal Imam Ahmad, wa rahimahullah taala fil masyhur anhu, seperti Imam Ahmad dalam apa yang masyhur daripada beliau, at-tasmiyata, dia syaratkan akan sebutan bismillah inda irsal kalbi wa ramy bisahmi, ketika lepaskan anjing ataupun ketika lepaskan anak panah. Lihadil ayati, kerana ayat ini, wa hadzal hadis, dan kerana hadis ini, kerana disebut suruh sebut nama Allah Taala. Wa hadzal qaul huwa al-masyhur 'inda al-jumhur, ini pendapat yang paling masyhur di sisi jumhur para ulama. Anal murada bi hadhil ayati al-amr bi tasmiyati 'inda al-irsal, sebut nama Allah Taala tu adalah perintah menyebut nama Allah Taala tu ketika lepaskan binatang tersebut. Kama qala Suddi wa ghairuhu, macam dikatakan oleh As-Suddi dan selain beliau. Bukan maksud dia sebut nama Allah Taala lepas tu, sebut Allah Taala ketika lepaskan binatang tadi, atau ketika sembelih sebagainya. Okey, dia kata wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas fi qaulihi, pada firman Allah Taala, wa dzkuru ismallahi alaihi, sebut nama Allah Taala padanya, yaqulu, ini pendapat idza arsalta jarihaka faqul bismillah, bila engkau lepaskan binatang pemburu engkau, binatang penangkap engkau, itu binatang 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 pemburu engkau, maka katakanlah bismillah, sebutlah bismillah. Wa in nasita fala haraj, jika kau lupa maka tak mengapa. Ini pendapat riwayat, tapi hadis Nabi jelas. Wa qala ba'dun nasi, berkata sebagai manusia pula, sebagai orang, dia kata ayat ni maksud lain. Dia kata al-murad bi hadhil ayati al-amru bi tasmiyati indal akli. Dia kata perintah untuk menyebut nama Allah Taala ketika makan. Kama sabata fi sahihain, macam sabit dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim. Anna Rasulullah SAW allama rabibahu Umar bin Abi Salamata qala samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wa Nabi SAW ajar anak tiri baginda Umar bin Abi Salamah, Amr bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah, Nabi ajar dia sebut nama Allah, makanlah dengan tangan engkau, makanlah dengan apa yang dekat daripada engkau. Itu yang Nabi ajar, dia suruh ketika nak makan. Wa fi sahih Bukhari, dan sahih Bukhari pula, an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, annahum qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana hadithu ahdihim bil kufrin. Ada satu kaum ni, inna qauman, satu kaum ni datang pada kami, baru saja mereka ni daripada dengan kekufuran, mereka baru saja masuk Islam, biluhmanin, dengan daging-daging, la nadri adzukira rasmullahi alaiha amla, adakah disebut nama Allah Taala, kami tak tahu adakah disebut nama Allah Taala padanya atau tidak. Qala sammu antum wa kulu, makanlah kalian dan sebutlah nama Allah Taala kalian dan makanlah. Ini yang kadang-kadang dimanipulasikan oleh kumpulan yang pergi negara-negara yang dia tahu dah orang tu makan tak halal, dia cakap. Yang ni sedangkan para sahabat Nabi ni keliru, sebab orang yang tu baru masuk Islam. Jadi orang tak tahu orang ni sebut nama Taala ke tidak. Orang baru masuk Islam, baru sangat masuk Islam, so bawa daging-daging, tak tahu sebut nama Allah Taala ke tidak. Jadi Nabi kata sebutlah kamu akan nama Allah Taala. Jadi kelonggaran tu untuk orang Islam sendiri. Kalaupun orang yang bukan Islam, yang memang bukan Islam, kita tahu bukan Islam, tak patut kita kata bersebut Allah Taala dah jadi sembelihan untuk kita. Itu bukan cara patutlah. Banyak orang kadang pakai maksud itu. Baik. Wa rawa Imam Ahmadu an Aisyah, telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallam kana ya'kulu ta'aman. Rasulullah sallam dahulu makan makanan fi sittati nafarin, dalam 6 orang, dalam kumpulan 6 orang. Okey. Min ashabihi, daripada sahabat-sahabat baginda. Faja'a Arabiyun ja'iun fa akala bi luqmatain. Lalu telah datang seorang Arab Badui yang lapar, dia makan dengan 2 suap. Dia makan 2 suap kan. Dia makan habis kan dengan 2 suap. Faqala, Nabi kata, ama innahu, adapun dia ini Arab Badui ni kata, lau dzakara rasmallahi lakafakum. Kalau dia sebut nama Taala, memadai untuk kalian. Fa idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi, bila makan seorang kamu hendak disebut nama Allah. Wa fa inna siya ismallahi fi awwalihi, kalau dia lupa nama Allah Taala pada awalnya, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu.
maka dia tidak disebut dengan nama Allah pada awalnya dan juga pada akhirnya, atau hingga akhirnya, dengan nama Allah pada awalnya hingga akhirnya. Ini patut kita inilah kalau terlupa. Ya, tapi lah masa dia makan tu lahap sangat, Nabi tegur. Kalau dia sebut bismillah cukup untuk kalian, tapi dia makan macam tu. Okey. Rawahu Abu Daud, juga hadis Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ya, Tirmidzi dan Nasa'i ya. Wa rawa Imam Ahmad telah riwayatkan an Hudzaifah bin Yaman, qala beliau berkata, kunna hadarna ma'a Rasulillah. Kami dahulu hadir bersama Rasulullah SAW. Kami dahulu hadir bersama Rasulullah SAW. Kami dahulu berhadir bersama Rasulullah SAW, gitu. Ala ta'amin, pada satu makanan, pada satu hidangan. Lam nadha aydina hatta yabda'u Rasulullah SAW fayada'u yadahu. Hatta yabda'a Rasulullah SAW fayada'u yadahu. Fayada'u yadahu. Ya. Kami dahulu kami tidak akan letak tangan kami. Kami dahulu hadir bersama Rasulullah SAW pada satu hidangan makanan. Kami tidak letak tangan kami sehinggalah memulakan Rasulullah SAW, lalu baginda letakkan tangan baginda. Wa inna hadarna ma'ahu ta'aman. Dan kami telah hadir bersama kami satu hidangan. Faja'at jariyatun, datang seorang budak perempuan. Ka'annama tudfa'u, seolah macam didorong. Fadhahabat tada'u yadaha fit ta'am, lalu dia terus letak tangan dia kat makanan. Fa akhadha Rasulullah SAW biyadiha, lalu tangkap tangan dia. Wa ja'a arabiyun ka'annama yudfa'u, dan datang seorang Arab Badui juga, seolah macam didorong dia. Okay. Fadhahaba yada'u yadahu fit ta'am, lalu dia pergi letak tangan dia dekat makanan. Fa akhadha Rasulullah SAW yadahu, tangkap tangan dia, menangkap Rasulullah SAW tangannya. Faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna syaitana, syaitan yastahillu at-ta'ama idza lam yudhkar ismallahi alaihi. Lam yudhkar ismallahi alaihi. Sebenarnya syaitan akan menghalalkan makanan apabila tidak disebut. Tidak disebut lam yudhkar ismallahi alaihi, tidak disebut nama Allah Taala padanya. Wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha. Sebenarnya dia telah datang, syaitan telah datang dengan budak perempuan ni untuk menghalalkan akan makanan tersebut. Fa akhadtu biyadiha, aku tangkap tangan dia. Wa jaa bihadhil a'rabi, dia datang Arab Badui juga, liyastahilla biha, untuk dihalalkan makanan ni. Fa akhadtu biyadihi, aku tangkap tangan dia. Walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang aku di tangannya, inna yadahu fi yadi ma'a yadihima. Sebenarnya tangan dia, tangan syaitan tadi, pada tanganku, dalam tanganku bersama tangan mereka berdua. Yang ni syaitan ni, maksud tangan syaitan ada pada situ, yang tangkap. Sebab ni tak baca bismillah, ni tajuk dia masuk bismillah tadi lah. Cuba ingat pada asal hadis tadi bukan untuk kita kata pergi negara yang kafir, tak tahu halal haram, kan? Memang tahu dah orang tu kafir, tak halal, kita masuk dan kita harap baca bismillah jadi halal. Itu bukan. Bukan cara macam tu. Baik. Rawahu Muslimun, dia hadis dalam Muslim, wa Abu Daud An-Nasa'i. Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Wa rawahu Muslimun wa ahlus sunani illa Tirmidzi an Jabir bin Abdullah, dan telah meriwayatkan Imam Muslim serta ahli sunan. Ahli sunan sebenarnya 4 lah. Sunan tu 4. Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. So, kat sini dia kata semua riwayat kecuali Tirmidzi. Mana Abu Daud ada, Nasa'i ada, Ibn Majah ada, kecuali Tirmidzi. An Jabir bin Abdullah, ani Nabi daripada Nabi SAW. Qala, bagi dia bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, bila masuk seorang lelaki dalam rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi, dia ingat Allah Taala ketika masuknya, wa inda ta'amihi, ketika makannya. Qala syaitanu, berkata syaitan, la mabita lakum wala asya, tiada tempat tidur untuk kamu, tiada tempat bermalam untuk kamu, tidak ada juga makan malam. Tiada tempat bermalam, tiada makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallahi, dan kalau dia masuk dan tak sebut nama Allah Taala inda dukhulihi, ketika masuk dia, qala syaitanu, berkata syaitan, adraktum al-mabita, kalian telah sempat dengan tempat tidur, tempat bermalam. Wa idza lam yadhkur ismallahi inda ta'ami, ketika, dan apabila dia tak sebut nama Allah Taala ketika makannya, ketika dia inda ta'ami, ketika makanannya, qala, berkata syaitan, adraktumul mabita wal asya, kalian dapat tempat tidur
dan dapat tempat bermalam dan juga tempat dan dapat makan malam. Tempat bermalam dan tempat dan juga makan malam. Lafzu Abi Daud. Lafaz ni lafaz Abi Daud rahimahullah. Baik. Wallahu a'lam. Habis. Okay. Stop sharing. Okay. Kalau soalan, okay, ada soalan? Ustaz, apakah maksud diamkan perkara yang lain? Mana maksudnya apa yang Allah Ta'ala tak turunkan hukum? Maksud dia contoh macam binatang, macam kangaroo ke dan sebagainya, yang Allah Ta'ala tak beritahu hukum tentang perkara berkenaan. Bila tak beritahu hukum, maka ia maksud dia dilupakan, didiamkan. Allah Ta'ala diamkan, maka benda tu halal lah. So basic pada makanan sebenarnya, apa-apa tak datang hukum, kata haram, dia halal. Ini masalah kan. Kalau dia kata buat benda lain, kita tak lalu lain cerita. Tapi masalah dia contoh tak datang dalil kata haram, maka dia halal lah. Tak ada halal kata haram, dia halal. Itu maksud dia diamkan tu. Dia diamkan, maksud dia tidak turunkan sebarang hukum. Itu pun masuk dalam halal. Okay, baik. Lain. Apakah anjing hitam yang sekarang ni dikira jin? Macam nak bezakan? Dia kalau sebut syaitan ni tak semestinya jin. Manusia pun ada syaitan. Kadang-kadang orang yang munafik kan dahulu bila mereka duduk dengan orang Yahudi, dipanggil Yahudi yang menasihatkan mereka untuk kufur sebagai syaitan. Syaitan bukan semestinya jin. Ini kena faham sikit. Sebab syaitan manusia ada, syaitan jin ada. Syaitan binatang pun ada. Faham tak? Itu kena fahamkan, kena sebut. Bila sebutan Nabi tentang syaitan tu, bukan semestinya Nabi maksudkan dengan dia adalah jin. Sebab syaitan bukan semestinya jin. Sebab syaitan dalam Quran Karim pun Allah nyatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Al-An'am 112. Al-An'am 112 Allah nyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Al-An'am 112. 112. Allah nyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikian akan menjadikan untuk setiap nabi aduan, musuh, syayatin al-insi wal jin, syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mengilhamkan satu sama lain hiasan kata-kata sebagai tipu daya. So kena faham kalimah syaitan tadi, bila Nabi kata syaitan, syaitan lah. Dia macam Umar bin Khattab pada zaman dia dahulu, bila ada para sahabat lepas dia takluk Palestin, datang barang-barang daripada Eropah, ada kuda Eropah yang kaki berbulu besar tu dibawa untuk Umar naik. Okay, kuda ni masalah dia, Umar naik, dia jatuhkan Umar 3-4 kali. Umar ni besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia besar. Tinggi bahu dia sampung unta. Bayangkan unta punya punggung tu bahu Umar. So jadi diorang kalau naik keledai ke kaki kecil lantai. So diorang pun dapat kuda besar daripada Eropah bagi Umar naik. Bila Umar naik dia jatuhkan. Lepas tu bila berkali jatuh, Umar pun kata apa? Ma hamaltumuni illa 'ala syaitan. Kalian tak bawa aku naik kecuali ke atas ekor syaitan. So the word syaitan ni tadi kena jaga sikit, bukan maksud jin. Ya, wallahu alam. Okay, tak ada, alhamdulillah. Okay, baik, kita berhenti sini. Soal kesambung kemudian. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.